Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Zahira Muhammad Razi dalam Dunia 11 pagi. Amerika Syarikat telah merujuk konflik antara Rusia dengan Ukraine kepada Majlis Keselamatan PBB. Utusan Amerika ke Badan Dunia itu, Linda Thomas-Greenfield, berkata satu mesyuarat terbuka akan diadakan Isnin minggu depan bagi membincangkan tindakan provokatif Moskow. Tindakan Rusia menempatkan lebih 100,000 askar di sempadan Ukraine menimbulkan ancaman yang jelas terhadap keamanan dan keselamatan serta piagam PBB. Dalam perkembangan lain, Pentagon digesa melakukan pembaharuan bagi mengurangkan jumlah kematian orang awam dalam serangan tentera. Setiausaha Pertahanan Amerika Lloyd Austin memberi tempoh 90 hari kepada pegawai Pentagon untuk mengemukakan rancangan bagaimana korban awam boleh dikurangkan atau dielak dalam operasi pertempuran. Beliau mahu pengalaman di Afghanistan dan Iraq dijadikan pengajaran. Pihak berkuasa Sweden mengesyorkan agar vaksin COVID-19 hanya diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun yang berisiko. Perkara itu dinyatakan Pegawai Agensi Kesihatan Britta Bjorklund meskipun mengakui vaksin COVID-19 adalah selamat dan terdapat vaksin yang sangat bagus, namun buat masa ini tumpuan diberikan kepada manfaat perubatan bagi kanak-kanak secara individu. Keputusan tersebut akan dikaji semula sekiranya situasi kesihatan berubah. Di Morocco, Raja Mohammed ke-6 merasmikan pembinaan kilang pembuatan vaksin anti-COVID yang dibangunkan dengan kerjasama firma Sweden Recipharm. Kilang tersebut yang bakal dikenali dengan nama Sensio Pharmatech akan menghasilkan vaksin virus corona dan penyakit lain. Antara 2022 hingga 2025, kilang yang terletak di Benslimain itu menyasarkan untuk menghasilkan bahan aktif bagi lebih daripada 20 vaksin, dengan 3 daripadanya untuk vaksin virus corona. Ia bagi menampung 70% keperluan kerajaan dan lebih 60% keperluan di seluruh Afrika. Finland akan melonggarkan sekatan yang dikuatkuasakan bagi mengekang penularan wabak COVID-19 secara berperingkat mulai 1 Februari. Menteri Kesihatan dan Hal Ehwal Sosial Hannah Sekinen berkata, sekatan dilonggarkan lebih awal berbanding yang dirancang pada pertengahan Februari. Keputusan itu mengambil kira kemasukan ke hospital yang telah mula berkurangan, terutamanya di unit rawatan rapi, serta kes harian varian Omicron yang stabil. Angka kematian dalam kejadian ribut yang melanda 3 negara di selatan Afrika meningkat kepada 77 orang. Ribut tropika Ana membadai Madagaskar sebelum bergerak ke Mozambik dan Malawi dengan membawa hujan lebat. Malam tadi darurat diisytiharkan di Madagaskar selepas jumlah kematian bertambah kepada 48. Lebih 130,000 penduduk dipindahkan ke sekolah dan gimnasium yang dijadikan pusat pemindahan sementara. Di Mozambik, 18 kematian dilaporkan, lebih 10,000 rumah di sekolah dan hospital musnah. Manakala di Malawi, 11 kematian dicatatkan memasa kerajaan mengisytiharkan darurat bencana. Ribut tropika Ana turut melintasi Zimbabwe namun tidak menyebabkan kematian. Bola sepak kelaikan Piala Dunia 2022, Iran menumpaskan Iraq 1-0 untuk muncul pasukan pertama dari zon Asia yang mengesahkan tempat kesaingan Piala Dunia di Qatar hujung tahun ini. Mehdi Taremi menjaringkan gol tunggal perlawanan pada separuh masa kedua untuk membantu Iran melayakkan diri buat kali ke-6. Ini merupakan kemenangan ke-6 skuad bimbingan Dragon Skoci daripada 7 perlawanan kumpulan A, sekaligus mengukuhkan kedudukan di tangga teratas kumpulan dengan mengumpul 19 mata, 2 mata di depan pencabar terdekat Korea Selatan. Saingan kumpulan B pula menyaksikan Jepun semakin hampir ke Doha susulan kemenangan 2-0 ke atas China di Saitama. Keputusan itu mengekalkan kedudukan Jepun di tangga kedua kumpulan, 2 mata di belakang pendahulu Arab Saudi. Pemain pertahanan Arsenal Callum Chambers memuktamadkan penjarahan ke Aston Villa. Chambers, 27 tahun, merupakan pemain kelima menyertai skuad kendalan Steven Gerrard bulan ini. Dia menandatangani kontrak selama 3 tahun setengah. Yuran perpindahan tidak didedahkan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecil dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.